Bismillah. Okay, takatlah dah ada 17 orang lah dalam Google Meet ni. So, lepas tu insyaAllah kita start dulu. Tak apa, nanti yang lain tu masuk slow-slow. Okay, kita start dulu lah. Boleh? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, sebelum kita mulakan bengkel kita pada hari ini, kita buka majlis kita dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Yang dihormati guru-guru pusat sumber sekolah Pusat Sumber Bustanul Arifin yang hadir pada malam ni dengan kita, dan juga yang diraikan rakan-rakan guru praktikum, guru pelatih praktikum, dan juga ahli Pusat Sumber Sekolah Bustanul Arifin semua. Okey. Jadi bagi memberkati majlis kita, bengkel kita pada malam ni, kita jemput dulu Ustaz Syahir untuk bacakan doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'un 'alim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir ولا تعسر ربنا تمل بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okay, jadi bengkel kita pada malam ni macam taklah formal sangat kan, walaupun opening dia macam nampak formal kan. Okay. Macam siapa-siapa nak tanya tu boleh lah buka mic soalan. Tanya tu. Siapa-siapa ada nak tanya soalan, siapa nak buka kamera lagi dialukan lah. Okay. Untuk mulakan, kita mulakan dengan Ustaz Syahir lah. Ustaz Syahir akan bentang dulu, lepas tu insyaAllah saya akan bentangkan pula. Okay, dipersilakan. Okay, terima kasih. Amin. Okay, bagi mukaddimahnya hari ni, kita bengkel pasal apa hari ni? Kita bengkel pasal pengkelasan dan juga pengkatalogan D-Way. Jadi pengkelasan dan pengkatalogan D-Way ni dia ada kaitan dengan bila kita tengok, kita pergi ke pusat sumber, kita bayangkan balik, kita dah lama orang ni PKP. Kita bayangkan balik kita pergi pusat sumber, contohnya kita pergi pusat sumber sekolah ataupun kita pergi pusat sumber awam. Kita nak cari buku. Kita nak tengok apa dulu? Kita nak cari buku, kita kena cari apa? Kita kena tahu apa? Kita kena tahu kod buku. Kemudian kita tahu buku tu berada di kawasan mana. Okay? Kalau kita nak tahu lagi, kawasan-kawasan buku ataupun kod-kod buku yang terdapat di pusat sumber ni dia dah bahagikan mengikut bidang-bidang dia. Jadi bidang-bidang ni lah ada kaitan dengan D-Way. Okay, kita boleh tengok kat sini. Buku yang ada dekat perpustakaan, contohnya kita tengok buku, gambar dekat sini. Ada pelekat stiker dekat bawah buku tu, contohnya kita ada apa? Ada 3 butiran penting kat sini. Atas sekali tu selalunya kita akan letak nama pusat sumber. Contoh kalau pusat sumber sekolah kita Bustanul Arifin ataupun pusat sumber MMPS, Mak Tahmamu Pokok Senar. Kemudian butiran yang penting dekat bawah ni ada 2 butiran penting. Yang pertama dengan yang kedua. Yang ketiga ni setakat yang saya maklum dia optional lah. Yang pertama tu contohnya 912. 912 ni dia ada apa? Dia ada kaitan dengan D-Way. D-Way ni dia ada sistem perpuluhan dia tersendiri. Kemudian EMA. EMA ni dia ambil apa dia? Nanti kita akan belajar lagi yang akan datang. Nanti kita akan belajar lagi dengan lebih mendalam. Okay, setakat tu saja D-Way. Okey, sebelum kita nak masuk D-Way ni, kita kena tahu apakah itu pengelasan bahan. Jadi pengelasan bahan ni kita ada 3 benda penting. 3 benda penting iaitu berkaitan dengan organisasi. Kemudian bila dah ada organisasi, kita akan dapat satu kemudahan. Bila dah mudah, kita juga mudah untuk menyimpan. Jadi apa dia organisasi, kemudahan dengan mudah menyimpan ni?
Jadi organisasi ini, sistem pengelasan bahan ni dia membantu kita untuk mengorganisasi bahan ataupun buku yang ada di pusat sumber mengikut bidangnya, mengikut perkara ataupun mengikut topik. Kemudian kemudahannya apa pula? Jadi kemudahan ni ia memberikan kemudahan kepada pengguna. Pengguna ni siapa? Pengguna ni orang yang datang ke pusat sumber tu lah. Orang yang datang ke pusat sumber tu untuk cari buku contohnya. Dia bagi kemudahan kepada pengguna ni untuk mendapatkan buku ni dengan lebih cepat dan teratur. Kemudian mudah menyimpan pula. Mudah menyimpan ni lebih kepada pembantu-pembantu yang terdapat di pusat sumber. Contoh pengawal pusat sumber itu sendirilah. Membantu untuk lebih mudah untuk menentukan tempat menyimpan buku tu ataupun bahan. Kemudian bantu untuk mencari buku tu apabila dikehendaki. Contohlah ketiga-tiga benda elemen penting yang terdapat dalam pengelasan bahan ataupun pengelasan buku. Okey, seterusnya sistem pengelasan. Kita ada dua sistem pengelasan. Setakat mana yang saya tahulah. Kita ada dua sistem pengelasan. Jadi sistem yang pertama ni namanya Dewey ataupun yang kita tahu hari ni kita nak belajar ni lah Dewey. Dewey Decimal Classification System ataupun singkatannya DDC. Orang putih panggil DDC. Macam tu. Tapi dalam bahasa Melayu ni lebih terkenal dengan perkataan Dewey. Iaitu apa dia? Sistem pengelasan perpuluhan Dewey. Inilah yang pertama. Yang kedua adalah LCC. LCC ni apa? Library of Congress Classification System. Jadi LCC ni kebanyakannya diguna di kawasan luar daripada Malaysia lah. Contoh mungkin diguna di bahagian Eropah contohnya, kita tak tahu. Tapi lebih kebanyakannya orang guna DDC. Dan di Malaysia juga kita guna DDC ataupun Dewey inilah. Okey, kita akan masuk dengan lebih mendalam dengan apakah itu sistem pengelasan Dewey. Jadi sebelum kita nak masuk Dewey ni, kita kena tahu sejarah dulu. Siapa yang cipta Dewey ni? Bila dia tercipta Dewey ni? Siapa yang cipta Dewey ni adalah, kita tengok sahabat kita ni. Nama dia apa? Melville Louis Corsus Melville Dewey. Panjang nama dia, tapi lebih terkenal dengan Melville Dewey. Dewey ni adalah ciptaan beliau lah. Ciptaan beliau. Melville Dewey ni telah mencipta perpuluhan Dewey ni pada tahun 1876. Di mana waktu tu dia baru lepas habis dapat ijazah. Dia dah dapat ijazah bahagian, dia belajar juga bahagian sains perpustakaan ni. Kemudian dia dapat satu ilham untuk buat satu sistem perpuluhan Dewey. Jadi terciptalah sistem perpuluhan Dewey ni pada zaman dia. Dialah yang mencipta. Beliau telah memberikan nombor pengelasan untuk menyusun bahan perpustakaan mengikut kelas-kelas tertentu. Mengikut kelas-kelas tertentu ni adalah mengikut bidang. Contohnya bidang am. Contohnya bidang sejarah. Contohnya bidang geografi. Dia ada kod-kod perpuluhan dia yang tersendiri. Kemudian sistem Dewey ini dapat pengiktirafan KPM, Kementerian Pendidikan kita lah, Kementerian Pendidikan Malaysia. KPM telah memilih sistem ini kerana mudah difahami dan juga sesuai diamalkan di sekolah. Kemudian sistem Dewey ini membahagikan semua ilmu pengetahuan kepada 10 bahagian utama. Yang bahagian utama ni hanya ada berapa? Ada 10 je ada. Dan diberikan nombor pengelasan. Okey. Kita tengok apakah 10 bahagian utama ni. Okey, inilah 10 bahagian utamanya. Kita bermula dengan 000. Okey. 000, 100, 200, seterusnya sampai 900. Ini adalah ringkasan pertama. Ringkasan pertama ni adalah senarai ringkas yang am lah, yang am. Senarai ringkas yang pertama. Nanti kita akan ada ringkasan kedua. Kita akan ada ringkasan ketiga. Di mana ringkasan kedua dengan ringkasan yang ketiga ni lebih mendalam. Okey, kita tengok ringkasan pertama dulu. 000 karya am, 100 falsafah. Kemudian kita ada agama, sains kemasyarakatan, bahasa, sains tulen. Beza sains kemasyarakatan dengan sains tulen tu. Kemudian teknologi, kesenian, kesusasteraan dan akhir sekali geografi, pengembaraan biografi dan juga sejarah. Dia dalam satu lingkungan yang sama 900 kat situ. Okey. Okey, kemudian yang ni adalah satu akronim untuk memudahkan kita lah ahli-ahli pusat sumber ni untuk ingat dengan lebih mudah. Kita tengok yang bahagian ringkasan pertama ni ataupun bahasa Melayu ni kan. Bahasa Melayu ni saya ambil daripada buku pusat sumber sekolah lah, buku pusat sumber sekolah yang disediakan oleh Ustazah Masyitah kita. Ustazah Masyitah ada sediakan, dia letak ada akronim dekat sini. Akronimnya itu dia tulis kat sini. Kedah Football Association suka belajar sains tulen, teknologi seni, sastra geografi.
Kat sinilah dia punya akronim dia. Kemudian bila kita nak hafal benda ni, kita boleh guna akronim ni lah. Ataupun kita boleh tengok bahasa Inggeris dia pula. Ni saya ada buat satu, Ustaz ada buat satu ni lah, satu research lah, tengok bahasa Inggerisnya apa. Kita tengok bahasa Inggerisnya pula. Karyaan bahasa Inggeris dia apa? General knowledge. Kemudian falsafah, filosofi dan juga and psychology. Kemudian agama, religion lah, agama religion. Lepas tu sains kemasyarakatan, dalam bahasa Inggeris apa? Science, social science. Social science. Bahasa language, biasa. Sains tulen, sains, teknologi, kesenian, art and recreation. Lepas tu kesusastraan, literature, geografi dan juga sejarah kat sini, history and geography. Okay, apa dia punya akronim dia? Give people reading series list so they all like hardcover. Give people reading series list so they all like hardcover. Kita tengok dia ambil daripada huruf yang pertama. Macam tu juga yang bahasa Melayu ni pun ambil daripada huruf yang pertama kat situ. Nanti Ustaz akan sharekan, Ustaz akan kongsikan slide ni. Kita boleh sama-sama hafal lah dengan lebih mudah insyaAllah. Okey. Seterusnya, kita tengok ringkasan kedua. Tadi ringkasan yang pertama, ada 10. Ringkasan kedua ni dia lebih mendalam. Setiap satu kod tu, 000, kita akan ada 10 ringkasan kat bawah dia. Ni ringkasan kedua. Contohnya kita tengok sini, 000, bawah dia ada 010. Apa dia? Bibliografi. Bibliografi ni berkaitan dengan penulis-penulis ataupun pengarang buku contohnya. Kemudian 020 apa dia? Sains perpustakaan yang kita belajar hari ini sekarang. Kemudian 030 ensiklopedia am. Dan seterusnya. Kita tengok pula falsafah. Falsafah ni dia ada apa? Dia ada 110, dia ada wujudiah, kewujudan contohnya. Lepas tu pasal kewujudan lah. Kemudian 160 dia ada pasal ilmu mantik. Ilmu mantik. Kemudian falsafah timur dengan falsafah barat ni ada dekat bahagian bawah dia. 180 dan juga 190. Ini adalah bidang-bidang falsafah yang ada, yang Dewey itulah, Dewey tu dia tetapkan dalam tu. Kemudian kita tengok agama pula. Agama ni unik sikit kita tengok. Bila kita fikir balik, siapa yang cipta sistem Dewey ni? Orang apa? Dewey ni mungkin orang putih. Orang putih agama dia apa? Mungkin agama Kristian. Kita tengok dekat bahagian agama ni dia letak agama apa? 210 kita tengok agama ketuhanan. Kemudian kita ada kitab Injil. Kitab Injil ni khusus untuk agama Kristian, kat situ dia tulis. Kemudian 230 berkaitan dengan asas ajaran Kristian. Dan seterusnya kita tengok ada bahagian hal ehwal Kristian, lepas tu sejarah dan geografi gereja, kemudian mazhab dan puak Kristian. Dekat mana Islam dekat sini? Kat Islam kat sini dia terletak dekat bahagian 290. Jadi bila kita nak susun buku yang ada kaitan dengan bahagian agama, agama itu agama Islam, agama kita, dia ada kita boleh tulis kat situ 290 ataupun 290 poin-poin berapa nanti kita akan belajar lagi. Tapi nak katanya agama Islam dah dekat 290 kat sinilah. Kemudian kita tengok sains kemasyarakatan. Apa itu sains kemasyarakatan ataupun social science? Dalam sains kemasyarakatan ni kita ada perangkaan ataupun statistik. Kemudian kita ada sains politik, kemudian ekonomi, undang-undang, pentadbiran awam, perkhidmatan sosial, pendidikan, perdagangan dan juga adat resam dan juga budaya. Ini adalah bidang-bidang yang terdapat dalam sains kemasyarakatan lah. Okey. Kita tengok bahagian 400 pula. 400 ni khusus untuk bahasa. Kita tengok bahasa apa yang ada sini. Linguistik yang pertama, linguistik ni macam kalau bahasa Arab ni lebih kepada saraf, macam mana pembinaan perkataan tu. Tapi linguistik ni linguistik bahasa mereka lah. Kemudian 420 ni bahasa Inggeris. Bahasa Jerman pun ada. 440 bahasa Perancis, kemudian Itali, Portugis, Latin, Greek. Kat mana bahasa Arab? Kat bahasa Arab terletak di bahagian bahasa lain. Begitu juga tadi macam sama dengan agama Islam tadi. Bahasa Arab terletak di bahasa lain. Dan juga bahasa Melayu pun terletak di bahasa lain juga. Okay? Kita tengok sains tulen. Sains tulen kita ada matematik, astronomi, fizik, kimia, sains bumi, kaji fosil, sains hayat, sains tumbuhan dan juga sains haiwan. Kemudian teknologi, kita boleh baca teknologi ada kaitan dengan pasal teknologi lah. Kejuruteraan, perubatan, semua tu lah. Kemudian kesenian. Kesenian ni lebih kepada arca, seni bina, macam-macam lain lah. Seni grafik, seni foto, muzik pun masuk dalam bahagian seni. Okay. Kita tengok seterusnya bahagian kesusastraan. Kita ada kesusastraan apa? Kita ada sastra Amerika, sastra Inggeris, sastra Jerman, Perancis, Itali, Portugis, sastra Latin. Tengok, sastra Melayu terletak dekat bahagian mana? Sastra Melayu terletak di bahagian 890, iaitu kita tengok sastra bahasa-bahasa lain.
Mudahnya macam itulah. Bahasa-bahasa lain tu kita punya bahasa lah, bahasa Melayu. Kemudian bahasa Arab pun terletak di bahagian bahasa-bahasa lain. Okey, yang terakhir sekali 900 ni berkaitan dengan geografi dan juga sejarah am. Okey, geografi dengan sejarah am ni macam itulah. Kita ada geografi, ada pasal biografi, ada pasal Eropah, macam mana geografi Eropah semua tu. Okay, ni adalah penyusunan ringkasan ke berapa? Ringkasan kedua. Kita tengok ada lagi satu ringkasan yang lebih mendalam. Ni kita tengok 910. Kita ada lagi nanti 911, 912, 913. Kita tengok. Seterusnya. Okey, ini dah lebih mendalam dah. Ini kita ambil dekat bahagian bahasa. 400 khusus untuk bahasa. Jadi 411 ada kaitan dengan buku yang ada kaitan dengan asal usul tulisan. Asal usul tulisan, abjad, geografi, pengajaran Jawi. Pengajaran Jawi di mana ada tulis itu? 499.1. Nampak? Kemudian kita tata bahasa pun ada dekat bahagian 425. Okey, khusus untuk tata bahasa kita tulis 425 macam tu. Okey, bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia ni khusus dekat 499 lah kan, dekat bahasa lain. 490 tadi kan. Okey, bahasa Malaysia, kita tengok bawah dia ada apa? Pasal falsafah, teori, prinsip sains. Semua ni ada kaitan dengan bahasa Melayu lah. Kamus, ensiklopedia bahasa Melayu, organisasi yang berkaitan dengan bahasa Melayu, bentuk bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku ni bahasa pasar kot. Bahasa bentuk baku pun bahasa rasmi lah. Okey, ni ada kaitan dengan bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Kemudian kesusastraan. Ni kesusastraan apa? Kesusastraan ni beza dengan bahasa. Apa? Kesusastraan ni dia lebih kepada bentuk karya penulisan. Apa karya penulisan ni? Contohnya macam puisi. Contohnya macam cerpen. Contohnya macam skrip drama. Contohnya macam itulah, esei. Benda-benda fiksyen dan juga bukan fiksyen. Dia bahagian kesusastraan betul. Macam tu. Okay, kita ada banyak bahasa kesusastraan kat sini. Kesusastraan bahasa Inggeris. Kemudian kita boleh tengok ni pasal kesusastraan juga. Drama, fiksyen, esei, pertuturan. Pelbagai penulisan, sastra Inggeris, sastra Hindi, sastra Cina. Kesusastraan Melayu 899.28. Nampak kat situ. Okey. Okey, setakat tu saja berkaitan dengan kod perpuluhan Dewey. Jadi seterusnya bagaimana kita nak tetapkan kod-kod ini, penggunaan kod ini dekat buku-buku yang ada di pusat sumber. Saya serahkan kepada Ustaz Amin, insyaAllah. Setakat itu saja. Terima kasih. Okey, bismillah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Syahir. Okey, semua boleh faham kan pasal pengalasan tu. Macam secara kesimpulannya macam senang je lah. Pengalasan Dewey ni kita kena tahu bahagian utama dia. Lepas tu ringkasan yang kedua dan ringkasan ketiga. Okey. Lepas tu sekarang kita akan masuk bab pengkatalogan sistem Dewey pula. Apa yang dimaksudkan dengan awal-awal ni kita akan tengok definisi dulu. Apa yang dimaksudkan dengan pengkatalogan. Okey. Pengkatalogan ni macam maklumat bibliografi tentang bahan atau buku atau bahan buku atau bahan bukan buku yang terdapat dalam pusat sumber kita. Okey, apa yang kita boleh faham kan? Senang macam kita pergi kedai baju ni. Kita nak buat baju. Okey, kita akan minta katalog baju-baju yang dia ada, contoh-contoh baju yang ada. Sama ada tu. Sama je dalam dimaksudkan dengan katalog untuk dalam perpustakaan ni. Okey, dalam katalog ni dia ada apa? Untuk perpustakaan dia ada nama pengarang, dia ada judul, penerbit, tempat terbit, semua-semua benda ni lah. So, apa sistem pengkatalogan yang kita pakai macam yang kita belajar minggu lepas lah. Kita belajar pasal PS Central kan. So, sistem pengkatalogan yang kita pakai adalah sistem PS Central tu. Dalam PS Central tu dia ada semua detail-detail. So, PS Central tu sebagai sistem pengkatalogan kita. Okey. Kita boleh tengok dia juga proses menyenaraikan sesuatu, iaitu samalah macam ada nama pengarang, judul penerbit tu ataupun indeks atau senarai bahan dalam koleksi perpustakaan atau pusat sumber. Okey, dia senarai bahan-bahan buku atau bahan bukan buku yang ada dalam perpustakaan kita. Okey, seterusnya. Okey, apa tujuan pengkatalogan ni buat? Okey, yang pertama sekali ni untuk memudahkan mencari bahan dan maklumat sekiranya
mengetahui nama pengarang atau judul buku. Okey. Kalau kita dah ada nama pengarang ataupun judul buku yang kita nak cari dalam library tu kan. Bila kita dah ada benda tu, so kita cuma perlu key in saja dalam PX Center tu, dia akan bagi tahu semua maklumat dia, kat mana nak cari apa semua benda tu lah. Okey. Tujuan yang kedua adalah untuk menyimpan rekod yang lengkap tentang koleksi bahan dalam pusat sumber. Yang seterusnya untuk semakkan stok atau mengesan semula bahan dalam simpanan lah. So dia macam rekod kita lah pengkatalogan ni. Dan last sekali untuk nak tunjuk bahan-bahan yang sedia ada dekat perpustakaan. Semua benda tu lah, nak tunjuk pengarang, tajuk buku apa, semua benda tu lah. Okay. Kalau siapa ada soalan boleh tanya terus je. Okay, sebab benda ni macam nanti bila buka sekolah benda ni nak kena amalkan lah, kita nak kena buat dekat library. Sebab nak bagi jadi ni lah, macam lagi sistematik benda tu. Okay. Okay, bentuk-bentuk katalog. Bentuk katalog ni dia ada banyak. Contohnya kad, buku, layar kertas, pita komputer tu tape lah. Mikrofon ni saya tak pasti benda apa. Lepas tu last sekali paparan komputer ataupun OPAC. OPAC ni Online Public Access Catalog, yang kebanyakan sekolah guna ataupun sistem guna. Kebanyakannya banyak pakai online lah sekarang. Sebab macam pakai sistem lah, macam kita pakai PX Central apa semua tu kan, secara online. Ataupun yang kedua paling banyak orang guna adalah kad, tapi jarang kita nampak kad ni. Okay, selalunya online je lah guna komputer untuk simpan maklumat-maklumat katalog ni. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok, kita masuk bahagian nombor panggilan. Apa ni nombor panggilan? Okay, nak nombor panggilan ni kan, kalau kita tengok ustaz saya boleh tunjuk slide contoh nombor panggilan yang dekat slide yang atas sekali, bahagian induksi. Ni, okey. Okey, inilah nombor panggilan, nampak yang dekat dekat tulang buku tu kan. Dekat tulang buku tu contoh dia ada tulis 9 dekat buku, kalau boleh kita tengok kat buku kiri sekali tu kan, ada tulis 340.1 Abu F. Yang tu lah dinamakan nombor panggilan. Okey, kita akan belajar nombor panggilan ni berapa. Okey, boleh tunjuk balik slide tadi. Okey, nombor panggilan ni setiap bahan diberikan nombor panggilan. Setiap bahan tu tak kisahlah sama ada bahan buku ataupun bahan bukan buku. Bahan bukan buku ni seperti surat khabar, sama ada benda beraudio ataupun video. Semua benda ni perlu rekod dia, perlu dikatalogkan dalam sistem. Okey. Nombor panggilan adalah alamat kepada bahan-bahan dalam pusat sumber. Okey, nombor panggilan ni lah bila orang masuk dia nak cari kat mana bahan tu. So kita bagi nombor panggilan ni kat dia. So, nombor panggilan ni fungsi untuk dia boleh cari buku tu dengan senang. Tak payah nak cari satu-satu kan. Okay. Nombor panggilan terdiri daripada nombor kelas dengan nombor buku. Nombor kelas ni apa? Nombor kelas ni dia ambil daripada pengkelasan Dewey tadi. Okay, nanti kita akan tengok lagi detail. Lepas tu dengan nombor buku, iaitu 3 huruf awal entry utama. 3 huruf awal entry utama ni ialah sama ada 3 huruf daripada buku ataupun 3 huruf daripada nama orang. Contoh buku kan, kita nak kata buku apa. Tak apa, nanti kita tengok contoh nanti, ada contoh nanti. Okey, biasanya ditulis atau dipaparkan di bahagian bawah tulang buku. Macam kita tengok contoh tadi kan. Contoh dekat ni, contoh kan dekat buku, nampak? Okey, tak nampak. Buku kan dekat tulang buku. Ni dekat sini. Dekat tepi ni. Ni kalau untuk buku tebal dia akan letak dekat tulang buku. Kalau buku nipis nanti kita akan tunjuk dia akan lekat dekat mana. Okey, seterusnya. Okey, contoh nombor panggilan. Okey, kita tengok contoh nombor panggilan kan. Contoh buku dia. Boleh tengok contoh 2, kurikulum sekolah menengah masa kini oleh Kamariah Latif. Okey. Kita tengok nombor panggilan dia tulis 373.19, iaitu nombor dia, nombor panggilan dia. Lepas tu KUR tu nombor kelas dia. Okey.
Number kelas tu 373.19. KUR tu number apa tadi Syah? Tolong patah balik. Number buku. Number buku tu nama huruf tu. Nama buku tu. Okey. Dia ambil 3 huruf awal daripada nama buku tu. Kurikulum dia ambil KUR. Okey. Yang nombor 373.9 tu dia ambil daripada sistem pengkelasan Dewey tu. Okey. Kita tengok contoh yang satu. The Role of Public Libraries in Our Community by Adam Miles. Okey. Nombor kelas dia 027.4. Dengan nombor buku dia MIL. MIL ambil daripada mana? Adam Miles tu. MIL tu. Sebab kalau nama orang putih dia akan pakai nama yang kedua dulu sebagai nama utama kan. Okey. Seterusnya. Okey, kita akan belajar macam mana pula kita nak letak nombor kelas tadi. Sebab nombor kelas ni dia ambil daripada sistem Dewey tu sendiri kan. Sistem perpuluhan Dewey tu sendiri. Okey, sistem ni macam kita Ustaz Syahir ajak tadi, dia ada 10 kategori utama. Iaitu tengok sains komputer, falsafah dan sampai habis tu lah. Start daripada 000 sampailah 900 kan. Okey, lepas tu setiap daripada ni dibahagikan kepada subkategori dia pula ataupun ringkasan lah macam awal tadi. Ringkasan kedua, lepas tu daripada ringkasan kedua subkategori tu dia bahagikan lagi kepada 10 lagi. Iaitu subkategori daripada subkategori dia. Ringkasan, okey, bahagian utama, ringkasan satu, ringkasan kedua. Dia macam tu. Sistem Dewey ni lah dia berfungsi macam tu. Okey, kita tengok contoh contoh pengkatalogan berdasarkan sistem Dewey ni. Okey, contoh dia 600 bahagian teknologi. Lepas tu 610 bahagian medicine and health. 620 engineering, 630 agriculture. Dan 610 general work on medicine health dan sampai habis 611, 612, 613. Okey, maksud dia apa? Okey, kita tengok 600 teknologi. Okey, bila dia masuk 610, dia still bawah teknologi lagi. Cuma 610 teknologi di bawah medicine and health. 620 teknologi berkaitan dengan engineering. 630 teknologi berdasarkan agriculture. Okay, lepas tu dia masuk lagi detail lagi. 610 teknologi tentang medicine and health secara umum general work on medicine and health. Lepas tu dia masuk 610, dia masuk teknologi bahagian medicine and health berkaitan dengan human anatomy. Okay, nampak kan? Nampak dia macam mana? So macam 1, 2, 3 bahagian utama, ringkasan kedua dan ringkasan ketiga. Okay. Dia memang sistem Dewey tu memang dia berfungsi macam tu untuk memudahkan kita nak cari buku tu berkaitan dengan apa dalam library. Okay. Seterusnya. Okay, contoh ringkas pengkatalogan Dewey. A decimal point follows the third digit in a class number after which division by 10 continues to the specific degree of classification needed. Okay, maksudnya apa kat sini? Maksudnya setiap daripada nombor perpuluhan yang bergerak tu kan 6, 0, 0, 6, contoh dia ambil 6, 3, 6, 8 tu, setiap kita bergerak tu kan, lagi banyak kita bergerak lagi detail dia punya classification dia, maklumat dia. Okay, contoh kita tengok 600 tadi berkaitan dengan teknologi kan. Okay, kita masuk 63. 63 apa? Berkaitan teknologi berkaitan agriculture and related technologies. Lepas tu kita masuk 636 berkaitan dengan teknologi agriculture berkaitan dengan haiwan, animal. Okay, lepas tu 636.7. Okay, 7 ni berkaitan dengan dogs pula, anjing pula. Lepas tu 636.8, 8 berkaitan dengan kucing pula. Okay, so benda ni macam dia akan jadikan sistem tu senang untuk kita cari. Okay. Okay, meletakkan nombor panggilan dalam susunan rak. Okay, macam mana kita nak letak macam mana kita nak letak nombor panggilan ni dekat buku. First kita kena tengok, kita nak bagi nombor panggilan ni. First kita kena tengok nombor pergelasan Dewey. Okay, bila kita dapat satu buku tu kan, kita ada tajuk dia apa semua tu kan. So kita kena tengok
berdasarkan tajuk tu kita tengok dalam sistem Dewey dia dekat mana, teknologi ke, kat mana ke, kat apa kan. Okey, lepas tu kita tengok 3 huruf awal sama ada daripada tajuk buku tu ataupun nama orang. Kita boleh je nak letak mana-mana. Okey. Okey, pencarian buku menggunakan Dewey. Okey, macam mana kita nak cari buku menggunakan sistem Dewey ni, sebab memang function Dewey ni apa dia ni. Okey. Tidak akan ada benda yang datang. Apa maksudnya? Contoh macam 973 datang sebelum 974. Okey. Lepas tu contoh lagi 9, boleh tengok contoh yang warna purple tu kan. 973 C375. Lepas tu 973 C375A. Lepas tu 973 C37A 1950. Okey. Maksudnya macam makin bertambah benda tu kan. Kita kena memang ikut susunan dia dari awal sampailah habis. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapa kan. Okey, lepas tu kita tengok pula A, B, C, D sampai berapa. Kita memang ikut susunan dia. Okey. Okey, ni contoh label lah. Contoh label yang kita akan guna macam yang untuk lekatkan dekat apa? Tulang buku tu. Tulang buku. Okay. Label ni nanti kalau kamu dah balik masuk library lah, perpustakaan kan, kamu akan kena buat benda ni lah. Benda-benda ni kamu boleh dapatkan dalam maklumat tu dah ada dalam PS Central, dia memang akan ada dalam PS Central tu, number-number ni. Okay. Lepas tu kamu perlu buat macam ni label ni, lepas tu kena ni lah kerat dengan plekat dekat buku tu. Nanti kita akan tengok macam mana nak plekat dekat buku tu, cara yang betul. Okey, kaedah menampal label. Okey, kalau dia ada dua cara. Kalau untuk buku tebal dengan satu buku nipis. Okay, kita tengok buku tebal dulu kan. Okey, kita boleh tengok contoh itu kan. Okey. Dari bawah tu perlu 3.5 cm dari bawah tu. Lepas tu kiri dengan kanan tu kena seimbang. Lepas tu kena plekat label tu. Lepas tu kalau buku nipis pula kena plekat dekat dari kiri buku, dari tulang buku tu kena 1.5 cm. Lepas tu kalau dari bawah tu kena 3.5 cm kalau untuk buku nipis. Sebab buku nipis macam mana kita nak lekat dekat tulang dia kan. Sebab tulang dia pun kecil je. Okey. Tengok seterusnya. Okey. Jadi semua boleh faham tak apa yang terang hari ni? Ya, Ustaz buat faham. Ya, Ustaz buat kesimpulan dengan senang apa yang kita belajar. Okey. Sistem pengelasan dan pengkatalogan. Okey, pengelasan kita pakai sistem Dewey lah. Sistem Dewey iaitu bermula daripada 000 sampailah 900. Okey, lepas tu kita belajar macam mana nak susun, macam mana nak letak nombor panggilan ni dekat buku. Nombor panggilan ni kita pakai sistem Dewey jugalah. Okey, macam mana kita nak letak? Awal tu kita letak, kita cari buku tu berdasarkan nombor pengelasan dia. Okey, lepas kita dah dapat tu, kita cari number entry dia. Iaitu sama ada nama buku tu ataupun nama orang tu. Kita ambil 3 huruf awal. Lepas tu benda ni apa boleh, okey, lepas tu apa yang kita belajar ni kan, macam mana kita nak guna nanti kan. Lepas tu benda ni macam bila kamu masuk library, kata budak-budak lain kan, masuk library nak cari buku. So, kamu hanya perlu bagi kat mereka nombor panggilan ni je lah. Nombor, macam contoh label ni kan. Okay, budak pelajar ni nak cari buku. Contohnya 371.4 HAM tu kan. Buku ni tak ingat pasal apa tapi penulis dia Hamka lah. So macam, okay, pelajar ni akan pergi dekat rak yang bernamba 300 tau. Kita akan label rak tu 300 macam tu. So 300 ni sama ada bahagian, contohnya bahagian agama macam tu lah. Tengok 300 bahagian apa tak? 300 bahagian sains kemasyarakatan. Okey. 300, okey, budak ni akan pergi 300. Lepas tu dia akan cari lah 371.4 contohnya. Lepas tu
HAM tadi kan. HAM apa dia? Singkatan kepada Hamka sebagai contoh. Benda ni macam bagi pelajar tu senang lagi lah nak cari buku tu. Okey. Okey, setakat tu untuk bengkel kita. Lepas tu sekarang kita akan tengok macam mana kamu nak letak nanti. Mana nak ambil nombor panggilan ni. Nombor panggilan ni yang kalau dah ada dalam sistem dia memang sedia ada lah. Kalau buku tu dah di key in dalam PS Central, maklumat tu memang akan ada. Okey, kita akan tengok contoh. Saya akan tunjuk contoh dulu dekat mana dia ada dalam PS Central. Okay, start bentang. Okay, semua boleh nampak tak skrin? Tak tengah. Nampak tak skrin? Nampak. Nampak lah. Okay, macam biasa kita akan pergi buka PS Central. Ni macam okey. Ni macam kalau dah login memang dia akan masuk terus kan. Okey, mana nak cari nombor panggilan ni? Nombor panggilan ni kamu pergi dekat kemas kini ni. Okey, bila kemas kini ni kan, nampak kan senarai buku kat sini kan. Okey, mana nombor panggilan dia? Cari lah. Ni nombor panggilan dia call number ni. Call number 1, call number 2. Okey, bila pelajar tanya buku ni kat mana, kamu bagilah nombor ni kat dia. Okey, contoh dia cari buku ni, Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26. Okey, kat mana? Bagi kat dia, call number dia 297.1226 HAM. Okey, nanti dia akan pergi lah dekat rak tu, rak yang bernambah 200. Lepas tu dia akan cari satu-satu berdasarkan nombor tu, 9, lepas tu cari 7. Lepas tu cari point 1226. Macam tu lah. Benda ni memang dah ada dah dekat dalam ni. Kalau sistem tu dah ada, dah dimasukkan. Kalau buku tu dah dimasukkan dalam ni, dalam PS Central ni. Okay. Kalau buku yang tak ada, kamu kena key in secara manual lah. Contohnya macam kalau daftar bahan cetakan atau buku baru. Okay. Kalau buku ni memang tak ada lagi kan. Okay. Kamu tulis-tulis semua ni kan. Contoh Ustaz masukkan ni buku LAM tingkatan 1 kan. Okey, Ustaz masukkan ISBN dia. 978 967 423 185 9. Okey kita cari ada ke tak? Okey, tak ada lagi kan. Maksudnya buku LAM ni memang tak ada lagi dalam sistem. So kita kena daftar secara manual. Saya pilih mendaftar secara manual. Okey. Lepas tu kamu masukkan nanti judul semua-semua benda ni kan. Okey. Lepas tu ni nombor panggilan ni. Nombor panggilan ni lah kamu kena tengok dekat berdasarkan diri tu. So bila kamu tengok dia dekat mana, kamu kena masukkan sendiri secara manual. Kalau buku dah ada, dia akan ada dekat tempat tadi lah. Dia akan ada dekat sini. Nampak? Dia akan ada ni, call number dia. Semua buku ni dah ada dah. Okey. Okey, harap semua boleh dapat tak? Semua dapat tak? Faham tak? Apa yang kita nak buat, kita belajar ni. Sebab benda ni akan dipraktikkan nanti dekat library nanti. Praktikkan betul-betul lah. InsyaAllah lah. Okey, so kalau ada soalan tu boleh tanya tu ya. Kalau ada siapa-siapa ada soalan ke apa ke. Okey, jemputlah kalau ada guru-guru sumber Ustaz Pisam ke Ustaz siapa lagi yang ada Ustaz Jihan, Ustaz Masyita. Kalau ada apa-apa info yang nak tambah ataupun Cikgu Sahanita ada info nak tambah ataupun nak ada apa-apa yang kami bentang tadi salah ke, nak betulkan ke, boleh juga dipersilakan. Ada, enggak dah? Okey. Kalau tak ada, setakat tu sajalah kita punya bengkel kita hari ni insya-Allah. Jadi InsyaAllah lepas ni kalau ada lagi bengkel-bengkel yang seterusnya,
kita akan maklum lagi sekali insyaAllah. Jadi setakat itu saja. Kalau ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa cadangan, boleh ajukan terus dalam group WhatsApp kita, group WhatsApp PSS tu. Nanti insyaAllah kita akan sama-sama timbangkan nak buat kedok itulah. Okay, terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga ustazah-ustazah ataupun cikgu-cikgu sumber yang hadir pada hari ini, sudi luangkan masa bersama bengkel-bengkel kita pada hari ini. Jadi setakat itu saja daripada saya, Ustaz Syahir dan juga Ustaz Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua, boleh live dah.